Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Rosli bin Halim, pegawai daerah Timur Laut. Begitu juga yang berusaha Puan Dr. Nur Syarida binti Syadan, pengerusi Puspanita daerah Timur Laut. Begitu juga yang berusaha pegawai Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, selaku jabatan yang bekerjasama dalam program ini. Seterusnya para pegawai agensi-agensi, pegawai kanan dan kiri, dan begitu juga selamat pagi diucapkan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan hari ini sudah tentunya program yang paling menggembirakan lah kan, paling menggembirakan kerana berlangsungnya ceramah pada hari ini kan? Memang kita nanti-nantikan ceramah ini, sangat menggembirakan, terpancar wajah ceria tu lah kan, ceria, gembira sebab maknanya tak payah kerja kan? Sebab dengar ceramah kan, itulah dah kan, jadi saya minta maaf banyak sebab saya daripada 2 hari lepas tak berapa sihat sangat, demam, lepas tu sesama, batuk tapi insyaAllah bolehlah nak ceramah, bolehlah nak ceramah. Jadi bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dah orang bagi pantun kan, kita kenalah balas balik kan. Kata orang tu kan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi hari ini topik dia sangat menarik, iaitu merdeka minda, merdeka jiwa. Jadi kalau kita lihat kan, merdeka ni menurut Kamus Dewan adalah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Manakala negara merdeka pula adalah merupakan negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa yang tertinggi dalam mentadbir negaranya sendiri. Begitu juga jiwa pula merupakan berasal daripada bahasa Sanskrit yang artinya benih kehidupan. Dalam pelbagai agama dan falsafah, jiwa ialah bahagian yang bukan jasmani. Dalam seseorang biasanya jiwa dipercayai merangkumi kesedaran dan personaliti serta sinonim dengan roh dan juga akal. Makna kata dalaman, bukan yang terzahir. Kadang nampak kan muka okey je, tapi dalam hatinya berkecamuk memikirkan apa yang berlaku di rumah. Kan nampak dia mandang macam mata dalam kepala dia. Tutup tak air pagi tadi tu. Macam tu lah kan. Dia terfikir tu kan, lepas tu anak ni macam mana lah hari ni peksa kan? Dah peksa pertengahan tahun tu kan, dia fikir dah. Lepas tu malam ni nak makan kat mana, ada orang macam tu. Kemudian minda pula menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud akal fikiran dan daya berfikir. Bahasa perkataan mind dalam bahasa Inggeris secara etimologi, perkataan mind berasal daripada kata Gemin daripada bahasa Inggeris kuno yang bermaksud ingatan, berfikir dan niat. Minda. So maknanya tu sebabnya saya selalu bagi talk dulu lah. Satu ketika dahulu saya pernah dipanggil berceramah di tempat yang sama di sini dengan tajuk rejuvenasi minda. Macam mana we have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan atau minda tu diremajakan,
maka kita, kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, maka kita wihadan, maknanya kita akan menyusahkan orang lain kan. Contohnya orang dah semua buat Google Meet, minta maaf lah saya tak pandai, macam mana pula, terpaksa kan. Akhirnya bila PKP gitu semua kena buat, terpaksa kan. Ada yang letakkan image pegon supaya senang, sambil-sambil tu dia nak masak kan, sambil-sambil meeting tu dia masak. Ya you dengar tak ni? Dengar. Kenapa you tak on camera? Data dah habis. Macam tu lah kan. Jadi antara cabaran-cabaran kan. Jadi kalau kita lihat, kita kan berada pada musim sambutan ma'al hijrah kan, hijrah. Jadi hijrah tu Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma ada dua je. Yang ada cuma okey, macam itulah. Yang ada cuma okey lah. Sekian senyap macam tu okey tak tu. Sebab saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah kan. Saya kata, saya ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula aku. Jadi samsing makcik ni. Jadi macam tu lah. Okey lah, senyap tu okey lah, daripada sound kan, okey lah kan. Jadi Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak adalah. Yang ada cuma niat dan jihad. Tu je yang tinggal. Niat dan jihad. Tu ada kaitan tadi dengan minda tadi. Apa yang kita niatkan, apa kita fikirkan kan? Cara kita berfikir, hala tuju arah pemikiran kita, itu adalah minda. Tu yang kata anjakan paradigma berkaitan dengan minda, cara kita berfikir. Kalau kita kata tak boleh lah, kita kata Allah susah lah, esok lah, lain kali lah, maka itulah cara kita kan. Jadi mana kata tu, saya kata tadi, niat dan jihad tu mustahak. Kadang-kadang bila sebut niat dan jihad, bila Nabi Muhammad kata tentang Nabi Muhammad SAW beritahu tentang niat dan jihad, nak menggambarkan hijrah ni bukan satu benda yang senang. Hijrah bukan satu benda yang senang. Kalau tengok peristiwa hijrah Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah, sebelum peristiwa hijrah berlaku, beberapa bulan sebelum, Nabi terbabit dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, Nabi naik apa? Nabi naik burak tau. Nabi naik burak kan, tunggangan yang sangat pantas, lebih pantas pada kelajuan cahaya. Jadi kenapa Nabi tak panggil je burak waktu hijrah tu? Kebetulan banyak halangan, banyak ni nak beritahu, Nabi nak gambarkan kat kita. Boleh je Nabi, ya Allah kau hantarlah burak seekor. Payah betul lah. Banyak macam sekatan ni, orang semua nak bunuh aku, biar cepat sikit sampai. Tak, sebab Nabi tak nak lepaskan diri dia je. Nabi nak bawa umat dia sekali, nak bawa pengikut dia sekali kan. Betul tak? Burak pun sekarang ni nak jumpa kat belah-belah utara je kan. Burak oil. Saya tak berani isi minyak tu, tak berani tu. Kan kalau laju sangat tak boleh kawal kereta saya kan, macam tu lah kan. Oh kau lambat, lah teruk betul dah, tahu tak tahu buat-buat lah. Oh jangan diam je, jangan mendengar betul panggil jangan. Jadi kalau kita tengok kan, tengok niat tu sendiri, maknanya Nabi gambarkan hijrah tu susah dah, bukannya mudah, perlukan usaha, pengorbanan. Kenapa pengorbanan? Berkorbanlah. So tengok pengajaran, kita tengok peristiwa hijrah Nabi tu kan, nak ubah cara fikir ni kan. Nabi nak pergi hijrah ni, Nabi jumpa siapa dulu? Korang kan gelak kuat tu, tapi bila time tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba dah macam tu Pak. Tak, dia jumpa dengan Saidina Abu Bakar kan. Yelah nak jawab tu lah tadi kita tahu. Dia jumpa dengan Saidina Abu Bakar, dia ajak Saidina Abu Bakar apa? Teman kan, betul tak? Okey, sekarang saya nak tahu, saya nak tanya semua, siapa sahabat paling rapat dengan Nabi? Siapa yang paling rapat dengan Nabi? Sahabat Saidina Abu Bakar lah kan. Saidina Abu Bakar paling rapat sekali. Tapi bila Nabi ajak dia boleh rasa surprise, dia boleh menangis, tak sangka dia dipilih. Macam mana tu? Tu pengajaran pertama lah kita kena belajar hari ni. Jangan kau ingat bila kau orang nombor 2, kau confirm naik nombor 1. Orang hari ni macam tu lah.
Dia jadi timbalan, contohnya timbalan pegawai daerah, contohnya penolong pegawai daerah. Jangan pegawai daerah tu pindah tempat lain, maka dia akan confirm aku punya. Dah, bila tak naik kecewa. Belajar yang pertama. Kalau Tuhan kata bukan, bukanlah. Macam tu je. Kan? Perasan ni saya dah worker paling rapat, tak pernah pun sangka dia tu akan dipilih. Tak pernah sangka. Dan bila dipilih, nangis. Pengorbanan. Sebab apa? Bukan senang perjalanan tu. Sayyidina Ali diminta gantikan tempat tidur Nabi, kan? Sayyidina Ali. Wahal tahu ni, bayangkanlah kalau contohlah kan, tiba-tiba kita punya ni Tuan Rosli, kita cakap ni ada orang ni cari aku ni, nak pukul aku ni. Contoh Tuan Rosli tak macam tu, dia baik kan. Tuan Rosli cakap dengan kita kan, boleh tak kau gantikan tempat aku? Kau buat lah kau jadi pegawai daerah ni. Kau duduk dekat pejabat aku, duduk buat good, dia pakai kot, kau duduk kau pakai name tag tu Rosli. Sanggup tak rasanya ganti? Cakap sanggup tak? Sanggup tak ganti? Orang nak pukul dia ni, sanggup tak? Saya tanya, sanggup tak? Dia tak sanggup kan, bayangkan. Tak sanggup betul. Tolong cam kan, siapa yang tak sanggup tadi? tak nak tunjukkan orang lain tak sanggup tu kena pukul, Nabi ni nak kena bunuh ni. Sayyidina Ali kata alhamdulillah, dia seronok, syukur sebab dapat terbabit, berkorban. Sanggup biar matilah, yang penting aku jadi sebahagian daripada peristiwa hijrah. Nampak tak? Kan kita tahu Nabi bersembunyi dekat gua apa? Ke Gua Hira kak, Gua Sur kak, Gua Hira tempat terima wahyu. Allah, patutlah dia tadi kau tak nak jawab. Aku jawab salah, baik jangan jawab. Kan Gua Sur, Gua Hira tempat terima wahyu. Yalah, tak apa, faham. Kan dia pagi-pagi ni slow sikit, tak apa. Tapi betul lah, kat Gua Sur bersembunyi dan nak tunjuk siapa yang bagi makanan. Sayyidatina Asma hantar makanan dekat saya Bakar, nak tunjukkan benda tu well planned. Bukannya dulu mana ada handphone, ada saya Bakar hantar, ayah lapar ni, kau hantar makanan dia, jangan beritahu kat orang, delete message ni lepas baca ni, ayah send location. Mana ada? Tak ada. Mana memang dah plan. Dan masa tu denai tangga macam sekarang, nak naik ke Gua Sur, mana ada macam sekarang, tak ada. Dan Sayyidatina Asma hantar makanan dengan tahap dia tu syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir, tu pengorbanan yang dibuat. Nak bagi faham konsep je dulu. Dan kemudian nak gambarkan dekat kita sekarang ni, berhijrah bukan satu benda yang senang. Malahan Nabi siap minta bantuan lagi daripada Abdullah bin Uraikid, seorang bukan Islam. Dia tunjuk jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia biasa. Maknanya kacau, contohlah macam kita kan nak berubah kan, tiba-tiba nak kurus. Jalan tak biasa kita lalui. Kita tak biasa makan, kita dah biasa makan banyak. Sekali nak kurus bukan satu benda yang senang. Kenapa kita nak kurus? Agaknya? Kan? Jadi dia cakap, saya nak kurus ni sebab nak lawa. Tak betul. Sebab kalau muka kau memang dah tak boleh belah. Kan? Maka macam mana kau kurus pun memang tak boleh belah tau. Macam tu lah ayat. Tak, maksud saya. Dah, sorry. Dah. Kita nak kurus ni sebab biar badan aku sihat, mudah aku nak beribadah, mungkin macam tu. Mudah aku nak bangun, produktiviti aku lebih baik dalam bekerja. Ni nak bangun pagi, bukan senang tau. Pagi-pagi pukul 5 nak bangun, nak menghadap jeng kat Jantan Pulau Pinang, ceramah dekat, lepas tu naik pula parking sempit. Dah, saya bagi gambaran. Contohlah kan. Contoh ya. Dari mana kata niat dan jihad. Niat tu sendiri susah. Perbetulkan niat. Macam kita beli handphone. Kita beli phone dah pasang screen protector, kita dah pasang dia punya casing kan. Benda pertama sekali yang kita akan usik adalah, aku dah agak perempuan memang kamera jawapan dia. Tak, setting tu yang pertama sekali. Setting, volume nak kuat mana, brightness telefon tu kita nak buat terang mana. Kan, kalau lepas tu caller ringtone, wallpaper gambar apa. Kan, lepas tu caller ringtone tu, kalau bos telefon. Ibu, mak dia telefon. Isteri dia telefon.
Bunyi rimau kan. Contoh lah kan. Setting ni kita usik hari-hari ke? Tak, hari pertama je. Lepas 2-3 bulan tu, pasal kelabur phone ku ni, skrin ni, kita akan perbetulkan balik setting. Macam tu juga niat kita, perbetulkan niat kita bila perasan. Sebab saya camah tu untuk bakal-bakal pesara dekat PPUM. Masa tu pelbagai agensi datang lah. Dia nak bersara dalam beberapa bulan lagi, ada sebulan, dia dah nak bersara sangat dah. So kita bagi talk. So saya kata bekerja ni sebagai satu ibadah kan. So saya katalah, jadi kita kena anggap satu benda kita buat tu sebagai benda ibadah. Kalau ada 3 perkara. Pertama, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. So menyesal, seorang tu kata saya menyesal. Kenapa pula? Saya kerja, bayangkan dia bekerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagi bantuan ke orang je kerja dia, menyampaikan bantuan, buat saringan, test nama-nama satu-satu, tengok satu-satu kan. Jadi benda baik diizinkan oleh Allah, tapi dia terlupa niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Dia mungkin dapat pahala buat baik, tapi pahala ibadah tu tak dapat. Kan? Jadi bukan senang. Jadi bila sebut niat, adalah setakat niat Ustaz, senang je, siapa cakap? Susah. Contoh pada orang lelaki kan, contoh kata berhentilah merokok, berubah muka, so berhenti merokok ni. Apa hal nak kait rokok pula ni? Dia ramah dalam hati kan. Saya sebut balik dalam hati, kan senang. Saya pernah tengok tu dekat satu masjid dekat Simpang 4 Pulau Pinang kan. Simpang 4 tu, dekat masjid Pulau Pinang kan, banyak dia tampalkan fatwa pengharaman merokok kat dinding tu kan, siap dengan dalil ayat Quran, hadis. Pakcik tu, seorang pakcik tu baca sambil sokok tu. Aku pun tak tahu nak gambarkan macam mana keadaan tu. Sangat pelik kan benda tu. Bayangkan dia baca tu, nampak? Kita kata bukan satu perkara yang mudah. Jadi niat dan juga jihad, niat apa yang kita nak buat, dan juga perjuangan nak melaksanakan apa kita niatkan, bukan satu benda yang mudah. Kan. So, dalam kehidupan kita bekerja, niat kita nak bekerja dengan baik dulu. Apa niat nak kerja? Masa mula minta kerja kan, dekat jabatan kerajaan, nak kerja government kan, minta lah dapat kerja. Aku kalau dapat ni, aku tak nak minta apa dah. Itulah ayat dia. Aku dapat kerja, aku tak nak minta apa dah. Janji dapat kerja. Dah dapat kerja kau marah orang lain naik pangkat, kau tak naik pangkat. Dah dapat kerja kau marah orang tu dapat APC, kau tak dapat APC. Itu kau cakap dapat kerja, jadilah. Dia dapat kerja, dah lah. Kalau Tuhan bagi lebih, alhamdulillah. Tuhan tak bagi rezeki kita setakat tu, alhamdulillah. Tapi rezeki ni kita kena buka minda kita, nampak? Merdekakan jiwa kita daripada pemahaman bahawa kalau tak dapat ni maka kita tak ada rezeki. Jangan cakap macam tu. Ada 5 perkara yang kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi 3. Kita tak dapat 2 tu, kita sibuk cakap kita rezeki kita tak ada, Kita dapat gaji kan, hari tu bonus, dapat berapa bulan? Berapa? Kerajaan negeri umum berapa? 3 bulan. Berapa? 0.75. Macam mana tu 0.75 tu? 75% daripada gaji. Okey lah. Kau tak dengar yang main federal? Mana ada tak staff federal ni? Dia orang tengok, dia orang mana ada bonus? Dia dapat insentif kewangan bagi menghargai jasa penyawat awam. Yang ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Ramailah ahli parlimen tertepuk dewan. Cuba kalau ahli parlimen tu kita bagi dia allowance banyak tu, cakap dia RM700. Bila dapat RM700, macam apa respon penyawat awam pada ketika itu? Yang seorang tu baik tak yah. Saya tak kisah ucapan saya ni nak keluar nak belah-belah, saya tak kisah. Saya maklumkan luahan hati penyawat awam. Yang kedua, okeylah, daripada dulu 500. Yang ketiga, berlari kat mesin ATM tu cucuk. Belum lagi bang, baru umum. Sabar.
Sebab dia excited. Dia nak tukar kasut sekolah anak dia, nak koyak. Dia nak bawa family dia makan kat luar. Pagi daripada dia banyak dah tu. Tu sebab saya kata tadi, setting kita apa. Kadang-kadang kita tak bersyukur kenapa. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok kekurangan yang ada pada orang lain. Tengok hari ni kan, rezeki datang kan, rezeki kita dengan camah hari ni kan, dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Saya tahu tadi tengok dah, ada orang dah share dah tu, dah Instagram dah kan, alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Dia Samsul Debat masuk tadi kan, dia send. Lepas tu dia tengok komen, untunglah ada seorang tu. Yang seorang tu tak ajak pun, kata-kata. Yang seorang tu lagi marah. Ada kawan kita mesej kan, geram aku. Time aku cuti lah, time dia datang. Time tu lah dia datang kan. Ya, biasalah tu. Dua hal dulu, saya pernah dah camah kat sini tau. Saya pernah camah kat sini sebelum saya jadi Samsul Debat lagi. Tapi masa tu you all buat tak tahu je kat aku. Mana ada cara tangani nak menyebut tanda tangan pun payah sangat. Lain kali rehearsal mana tak nak tangani tangan, lari dah MC sudah. Cakap lain kali dia jemput saya Samsul untuk sign, habis cerita. Payah sangat kan, sign tonyoh sikit kata kan. Dulu mana ada cara tanda tangan macam tu sangat. Lepas tu kameraman rasmi tak ambil pun gambar aku sign tadi kan. Tak apalah, saja je kan, saja je macam tu lah kan. Tu juga kan. Jadi zaman dah berubah, so tu sebab kita cerita pasal mereka, jiwa mereka minda ni, sebab cerita sebab kita sekarang ni masih lagi belum mereka dengan minda kita kan. Kita masih lagi terperangkap dengan nak capai satu benda mengikut nafsu kita, dan kadang-kadang kita mudah kecewa dengan apa kita tak dapat kan. Banyak masalah berlaku dalam dunia sekarang ni kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, rumah makin besar tapi orang makin tak ada. Anak seorang-seorang masuk universiti, masuk college, masuk asrama. So dah kahwin dah tak nak duduk dengan kita dah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurangan. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis kita sekarang. Extra Joss, Tembici, Temikai Laici, kopi campur temikai, bantai lah. Air bersih makin tak ada. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Dulu mana di BFF mana? Dulu yang masa kawan masa sekolah lu mana? Dah makin kena kontak-kontak macam tu je dah. Tak ada lagi dah. Ni je. Kau kata kau kawan aku. Asal kau tak punya tahu aku pemasalah kau. Kau nak pakai duit cakap. Berapa nak pakai? 2,000. Nak ambil 100. Ambil. Dulu orang kawan macam tu. Sekarang semua melarikan diri kadang-kadang. Betul kan? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Sekarang zaman dia. Tu sebabnya kita kena preparekan diri kita. Kita tak boleh nak halang dah anak kita. Dah kau jangan tutup handphone tu, buang. Ayah tak nak bagi kau pakai handphone. Tak boleh kan. Dia ibarat satu air ni yang datang, kita tak nak anak kita terjejas dengan air yang laju datang ni. Kita bina empangan, kita sekat air tu. Yang kita tak tahu, air datang dalam pelbagai bentuk, ada ribut, ada apa semua, dia hantar tembok tu. Akhirnya bila empangan pecah, dengan kita hanyut. Jadi apa sepatutnya kita buat? Perlengkapkan diri anak kita, perlengkapkan diri kita semua dengan ilmu kan, dengan ilmu, supaya kalau air laju macam mana pun tahu macam mana nak mendayung sampan. Kalau air tu begitu deras, dekat mana kita nak berpaut, kena ajar anak kita. Kita sekat dia cari cara lain anak kita ni.
Zaman dah berubah. Setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp. Kan? Ya, dah ada akaun TikTok sing-sing. Nak cakap apa? Orang sekarang ni zaman dia memang dah berubah. Tu sebab kita kata kena pelengkapkan diri kita, anak-anak kita. Kita kena dengan ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Tu sebab kita buat program pagi ni. Kan? Buat program pagi ni. Sebab nak mantapkan pengetahuan kita dan dengan mesej-mesej dan ilmu yang kena ada. Dan kemudian kita kaitkan merdeka jiwa, merdeka minda. Jangan kita ingat ini shortcut. Semua ada jalan shortcut. Nak kaya kena ada shortcut. Siapa tak ada? Jangan percaya tuan-tuan. Kadang-kadang ada jalan-jalan shortcut dia kata. Pelaburan patuh syariah. Bayar 500 sahaja. Tidur semalaman. Esok dapat duit ribu-riban masuk dalam akaun kita. Dia letakkan pasal sudebat. Pelaburan patuh syariah. Bohong. Saya tak terbabit pun. Sekali itu gambar saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Arianto. Kami bertiga. Macam mana tengok gambar ni? Dia punya dia edit yang program Tazkirah malam Jumaat tu. Dia edit buat pelaburan patuh syariah. Jangan. Tak ada jalan singkat. Tak ada. Cuba tengok Tuan Rosli kita. Dia bukan tiba-tiba jadi pegawai daerah ni. Bukan tiba-tiba. Sebelum ni dia dah buat kerja lain dah. Naik sikit sampai dia jadi DO. Ya. Betul. Samsul Rebat ni bukan tiba-tiba je macam ni. Dulu I'm a qualified lawyer, you know. Saya dulu pengarah undang-undang, legal advisor. Sekarang dah ada kad pesara. Bukan tiba-tiba jadi pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Aduh. Banyak hotel saya tanya, kalau pakai kad pesara dia boleh? Bukan semua hotel dapat, Ustaz. Orang tu cakap dengan menggelakkan aku ni kan. Memang ya. Bukan semua kan. Tapi bukan tiba-tiba. Dia 5 perkara kita ingat. Dalam hidup kita ni 5 perkara. Pertama, nak berjaya ni mesti proses dia panjang. Bukan tiba-tiba. Yang kedua, mesti kena ada komitmen. Kena ada komitmen, baru boleh berjaya. Datang kerja, siapkan kerja yang diberi, datang awal kan. Hari ni pelik, orang datang awal duduk belakang, heran kan. Yang datang lewat pula duduk depan. Sekarang komitmen. Yang ketiga, fokus dengan apa yang dibuat. Kadang-kadang bekerja kerjaan tapi tak fokus dengan kerja dia, buat benda lain. Dia ada 4 jenis pekerja dalam Malaysia ni. Pertama, nama dia administrator. Sangat mentadbir. Masuk on time, balik on time. Ada orang macam tu. Balik on time. Dia yang pertama hole in one dekat office tu. Kalau balik tu memang dia je yang pertama dekat mesin pancakat tu. Dia siap sound orang lain tu. Betul. Siapa yang duduk depan, dia kena usaha 5 minit sebelum dia kena ada dekat mesin pancakat. Kalau dia tak buat kerja, maka tak halal rezeki dia. Minta maaf cakap. Kalau dia tak buat kerja dekat mesin pancakat tu, buat file lagi dekat depan tu buat. Sebab kita dah curi masa sebab nak berdiri kat situ. Orang lelaki jarang macam tu. Tak. Sebab orang lelaki kalau dia tengok beratur panjang, macam mana kita minum dulu. Lepas minum, okey, orang dah tak main dah, jom baru pergi pancakat. Lepas tu balik, bini tanya, lambat ini bang? Kerja banyak. Nampak tak? Dia administrator. Kategori kedua, nama dia performance. Dia punya kerja memang gila bab 1 ni. Gila babi lah, kau tak faham. Payah sangat cakap. Orang cakap gila bab 1, tanya pula. Iyalah, dia kerja memang dia datang, kalau datang lambat sikit, 8-5 minit, 8-10 lambat, tapi dia balik lambat pukul 6-7 baru balik. Bos sayang dia ni sebab dia kerja deadline. Dia akan siap kerja dia semua. Botol rabur meja dia ni. Yang administrator tadi meja kemas dia, sebab dia tak suka simpan kerja, nak siapkan cepat biar cepat clear. Yang kategori performance ni, bos sepah file sampai dekat bawah kat lantai mana. Mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Dia tahu yang mana. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneur, usahawan. Meniaga je kerja. Ada meniaga je kat pejabat. Ada.
kau tak beli tak apa weh, tengok je dulu, tengok. Dia mula tunjuk kawan ni, kau dia. Kan? Dan kategori yang keempat, nama dia followers, ikut orang. Kau pergi tak Camasa Surbat esok? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama tau. Dia ada senarai nama ke? Ada senarai nama? Tu cakap. Ingat tak kalau kursus 3 hari 2 malam? Pernah tak pergi? Kursus 3 hari 2 malam. Hari ketiga biasanya habis kau apa? Half day. Apa soalan? Kau balik office tak? Kau tak balik office jangan balik. Kita orang tak balik office ni, kita balik rumah. Kau jangan. Kau jangan balik office tau. Tak balik sesama. Kan payah nak jawab kan Cik Rosli tanya kan. Cara gelak tu tuan, memang itulah amalan. Sebab aku dulu pun macam tu. Kan masa kerja macam tu lah. Kan? Iya. Tapi nak buat macam mana? Tapi tu yang penting, jaga amanah kerja kita. Jaga. Tu saya kata tadi, fokus pada kerja, siapkan kerja. Kemudian yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, kena ada disiplin. Pakaian kemas, kan, ikut etika dia. Hari apa pakai baju korporat, hari apa pakai baju kurung, kan, baju kebangsaan hari apa, contohlah kan. Dan begitu juga yang terakhir sekali, kena ada apa disebut sebagai keberterusan, ataupun ustaz-ustaz tersebut istiqamah, ataupun Tuan Rosli sebut konsistensi. Ya, kena konsisten. Tak boleh hari ni malas, besok rajin apa semua. Dan nilai integriti kena ada dalam diri kita kalau nak merdeka jiwa, di Merdeka Minda ni. Integriti bukannya sebab apa? Ikut peraturan ni sebab apa? Sebab bila sebut integriti, kita terbayang apa? Integriti terbayang apa? Sebut integriti terbayang apa? Rasuah. Terbayang apa lagi? Salah guna kuasa, pecah amanah, kan? Tapi sebenarnya integriti ni segala benda-benda baik, itu adalah integriti. Segala benda baik, kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan kesempurnaan, itu definisi integriti. Kekukuhan, keutuhan, kesempurnaan, ketelusan, itu adalah integriti. Dia akan ikut peraturan, dia akan buat segala benda-benda baik, itu adalah integriti. Datang awal integriti, pakaian kemas, bercakap dengan baik dengan pelanggan, itu adalah integriti. Malahan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Tu Nabi sebut. Baik, teliti dan sempurna. Mana tak main lah. Janji siap. Janji ada. Okey dah tu. Asbol. Asal boleh. Janji ada. Pahala. Okey tu. Dia katakan. Jadi mana tak boleh. Kita mesti buat yang terbaik. Kita biasa dengar ayat. Alah, kontraktor Melayu. Biasa lah. Kita biasa dengar. Alah, biasalah staf orang Melayu. Kerajaan macam tu lah. Memang lambat lah. Memang lambat. Pejabat daerah. Lambat. Ayat dia. Dia kata, sedangkan mungkin betul Melayu macam tu, tetapi bila campur Melayu tambah nilai tambah dia Islam, sepatutnya dia jadi lagi baik, jadi yang terbaik. Kita tengok ni, integriti ni diukur walaupun ada pengawasan atau tak ada pengawasan, kita tetap jadi baik. Nampak tak? Ini ada bos, jadi disiplin ni kenapa? Sebab bos-bos ada kat dalam dewan ni. Cuba kalau bos tak ada, keluar ni tu, nantilah besok lah, tak datang lah. Bos tak ada, balik lah. Mungkin macam tu. Mungkin macam tu, kan? Dia macam sifat ihsan. Apa maksud ihsan yang kita faham? Prinsip ihsan, kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Allah, dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita, maka tentu kita akan jaga kerja kita. Macam contoh lah, saya bagi contoh orang perempuan. Lelaki jangan jawab, lelaki jangan jawab dulu. Orang perempuan buat kereta sampai kat traffic light, lampu merah, tak ada kereta lain, tak ada satu umat pun. Pada jam 12 tengah malam, ada 129 saat lagi. Ada countdown dekat situ. 128, 127, 126. Tak ada satu kereta pun lagi. Tak ada satu kereta. Dan CCTV pun tak ada. Saya nak tanya, adakah you all tunggu atau you all jalan? Jalan. Tengok ramai jalan. Orang lelaki, you all tunggu ke you all jalan? Tunggu. Tengok orang lelaki tunggu. Itu bezanya. Mungut tetap mungut, nampak? Nampak tak? Bukan semua lelaki seperti Emir.
Dan bukan semua wanita sesuci Khalish. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bila lelaki jawab tadi kat traffic light tu, tunggu ke jalan, kami tunggu. Oh, orang perempuan boleh dah sound. Tak penat ke jadi munafik? Oh, tak masalah. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tak. Itu sebab saya kata tadi, sebenarnya itulah integriti. Dan keadaan ada kawalan, pengawasan ataupun tidak, kita tetap akan jaga peraturan. Jaga peraturan. Itu sebabnya dalam hidup kita ni, macam saya kata tadi, nak berjaya dalam hidup, nak berjaya hidup, lima tu kena ada. Prosesnya panjang, kena ada komitmen, kena ada fokus, patuh peraturan dan undang-undang, dan juga istiqamah. Dalam lima ni saya tengok, bagi tahu ke anak kita pun sama juga. Itulah 5 perkara. Anak-anak kita ambil PSSPM, nak berjaya, prosesnya panjang. Tak boleh last minute belajar, tak boleh. Mesti belajar pada awal. Kedua, kena ada komitmen, kelas tambahan semua kena pergi. Exam, apa pasir question kena jawab, dia akan buat, dia kena buat. Kalau tidak, dia tak boleh berjaya. Yang ketiga, dia kena fokus dalam kelas, bukan main-main, usik sana usik sini. Tu saya marah cikgu tu bila hari report card day tu kan. Boleh tanya cikgu semua jawapan standard. Macam mana anak saya cikgu? Jawapan standard cikgu tu. Dia ni okey sebenarnya, tapi itulah kan, banyak main. Tapi kalau dia sungguh sikit sangat, dia boleh berjaya lah. Nyampahnya aku ni. Cakap je tu terang. Macam mana anak saya cikgu? Itulah hasil hari-hari doa, bila lah budak ni nak pindah sekolah tu. Puas saya sabar dengan budak ni. Entahlah. Jadi baru ayah dia pandang anak dia, kau masalah kau mana ada. Nampak tak? Ya. Kadang tak tahulah. Kadang kita tengok kan, anak kita ni dia kena ada fokus dalam belajar. Lepas tu kena ada apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kalau tak patuh peraturan anak kita, langgar disiplin, kena gantung sekolah, tak boleh berjaya, susah. Dia kata tinggal subjek, lepas tu datang dengan kena gelak dengan kawan-kawan, kena ejek dengan kawan-kawan, kau kena gantung 2 minggu padan muka kau. Dan last sekali, keberterusan, konsistensi tak ada pun tak boleh. Pemain bola sepak, contoh, nak jadi pemain bola sepak berjaya, proses ni panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil negara. Dia kena main peringkat sekolah dulu, sekolah peringkat daerah peringkat negeri, lepas tu tengok peringkat umur, lepas tu dia kena ada komitmen, dia kena rajin datang training kan, datang latihan tak ponteng. Ketiga, kena fokus apa yang coach ajar. Bola sepak, bola disepak, sepak lah, ni bola tanduk kau sepak, bola sepak kau kepala menyarap macam mana. Begitu juga kena ada kepatuhan pada peraturan undang, jangan langgar peraturan. Tengok dulu pemain bola sepak Malaysia dalam kem latihan, tengah-tengah malam lari panjat pagar pergi kelab malam. Kita tahu dulu kan, dulu pernah dengar cerita tu kan. Langsung kena gugur pada skuad kebangsaan, sampai kesudah tak boleh wakil Malaysia. Dan last sekali, kena ada konsistensi. Tak boleh lah hari ni skor, besok tak skor. Itu yang berlaku pada Liverpool baru-baru ni. Mana-mana kami frust kan, tapi you'll never walk alone kan. Kita tetap support, tak apalah. Sebab bila dia dah tak konsisten, kejap menang kejap kalah, jadi macam mana nak jadi champion macam tu? Tak boleh. Dia mesti konsisten. Nah, itu juga makna dalam apa juga bidang, apa juga sudut pandang, 5 ni kena ada. Saya teringat satu kata-kata yang disebut oleh seorang ahli falsafah. Dia kata kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan seboleh-boleh perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan seboleh-boleh perbuatan adalah akhlak yang baik. Sebab kata tadi, kekayaan paling besar adalah akal, kemiskinan paling besar adalah bodoh, maknanya ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Nak pula jadi macam Tuan Rosli. Dia Tuan PTD tuan ni. Tanya dia nak duduk bergelar PTD tu macam mana exam? Macam mana dia kena pergi kursus 6 bulan, macam mana cara tabiat hormat, etik makan, semua nak kena belajar. Orang tak tahu seri azab macam mana. Masuk dalam kem latihan dah macam apa lah kan. Lepas tu kena ada referee pula, panggil kawan-kawan baik untuk bagi keterangan, Rosli ni macam mana, boleh simpan rahsia ke tak, kena tanya kawan balik baik-baik. Saya dulu saya kena jawab bagi pihak kawan saya, sibuk kan nak jadi PTD. Aku pula kena jawab soalan untuk dia. Yang naik pangkat dia bukan aku. Contohlah kan, ada kawan saya dulu, alhamdulillah sekarang ni dah bekerja kat Kementerian Luar dah sekarang dia. Betul-betul, bukan senang, bukan tiba-tiba tu. Disiplin ni semua kena ada.
Nak kena jaga. Semua nak kena. Itu sebab kita kata, saya cakap tadi kan, semua sudut pandang ni kena ada. Ilmu kena belajar. Tiba-tiba kena belajar balik kanun tanah negara, kena hafal section. Dah setiap tahun bertukar-tukar National Land Code ni. Itu sebab saya kata ilmu ni penting. Yang kedua, keburukan yang paling buruk, terpesona pada diri sendiri. Nampak tak? Perasaan bagus, itu benda paling buruk sekali. Orang yang cantik, orang yang tak cantik tapi rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya, sebab dia punya kesedaran diri dia. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik, kan? Yang ketiga, orang yang cantik rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia, Allah tak cantik lah, dia cantik sebenarnya. Dan kau bayangkanlah orang yang tak cantik rasa diri dia cantik. Tak keburuk tu. Penyanyi yang perasan suara dia sedap, kau fikirlah, dia boleh mengaku dia diiktiraf oleh penyanyi nombor 1 negara. Tak, contoh lah, contoh. Saya tak cakap orang Malaysia ni, saya cakap luar negara. Betul. Bayangkanlah, cuba kau menyanyi tu, kau bagi saudara mara kau dengar dulu. Okey tak? Sampai kau orang cakap, kau bercakap pun suara kau tak sedap, dia kata. Sampai kan ada orang cakap macam tu kan, sampai ada orang cakap macam tu lah. Saya tak cakap sesiapa tau, ni bagi contoh aja. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tuan Rosli kita pangkat tinggi, tapi dia jumpa saya, dia tegur saya, cukup baik. Saya tadi sampai tak boleh makan lah, sebab kena tunggu dia tu. Patutlah pada tadi orang tu tak buka kamihun tu untuk aku, rupanya kena tunggu Tuan Rosli punya. Betul. Tapi alhamdulillah lah tadi, okey lah, sedap lah makan kan? Terima kasih banyak lah, kan? Best, makan best. Lepas ni ada jamuan lagi ke? Bukan apa jauh-jauh datang, takkan mihun kan, nanti cerita. Kan? Saya cakap tu terang ni. Tak, belajar syukur. Yalah, syukur. Semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Syukurlah dengan apa yang ada, kan? Alhamdulillah. Jadi makna kata kita ni dalam hidup kita ni macam tu je. Akhlak nak kena jaga. Itu sebab Imam Malik kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Adab ni menggambarkan akhlak. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya apa? Adab ni mustahak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam tu. Penceramah tu datang, dia sambut macam mana? 5 orang standby dah dekat parking ni. Rupanya bukan sambut aku, nak selfie. Habis semua selfie tadi. Tapi alhamdulillah tak adalah. Memang ada yang sambut, bawa, tunjuk. Bagus lah. Lift dia tu tak ada nombor, tak ada button. Habis mana kita naik atas? Sabar, kejap lagi dia sampai. Dia pakai niat je lah. Tiba-tiba dah terbuka dia. Ya bagus, dah lama tak tengok orang jaga lift ni. Kat sini ada lagi. Betul kan? Satu. Dan kalau kita pergi menara-menara memang macam tu. Kita mana ada button, mana nak tekan pun tak ada. Dia dekat situ dah kena, dekat sebelum masuk dah tahu dah lift mana yang kita kena naik. Kita tak boleh merayau pergi ke ofis orang lain. Tak boleh. Macam itulah keadaan dia. Lepas tu tengok macam ni kan. Siap air minuman. Nampak? Cawan. Nampak? Dia kalau cawan paling baik sekali. Dari segi adabnya kena ada alas. Tak, saya je beritahu je. Kan? Tapi ini mungkin lah. Tak apalah. Okey je. Okey je. Tapi maknanya betul. Sebab orang dulu kalau kita bagi cawan dekat suami kan, kena bagi yang ada alas. Bang, jemput minum bang. Ni Puspanita kena tahu benda ni. Bab pengurusi ni ada sini kan, tu cakap tu kan. Betul, bagi suami, bang jemput minum bang. Jadi suami ambil tu, terima kasih banyak lah. Dia pegang alas tu kan, terima kasih banyak, bismillah. Walaupun air kosong kan, bismillahirrahmanirrahim. Sebab adab. Orang dulu kalau bagi cawan tak ada alas, memang kena maki ni.
Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi masuk orang tua dulu kata miskin tu miskin adab. Itu sebabnya kalau kita bagi macam ni, nak bang minum bang, macam ni kita bagi. Beli dekat IKEA. Cawan tu kan, cawan yang beli kat IKEA yang RM2.70 tu, yang kau heboh sangat cawan yang murah tu. Dan tu kau bagi kat husband, bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Mesti ada alas dengan suami. Dah adab. Tu penting tu, usaha kena tahu. Jadi apa yang nak beritahu tadi tu kan, mana akhlak yang baik, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Imam Malik juga beritahu, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Dia pun cakap bahasa kiasan. Kenderaan yang tangkas bukannya kenderaan rasmi pejabat daerah tu, tapi masuk kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal itu yang akan pandu kita ke mana. Rumah yang lapang bukan rumah bungalow, banglo, bukan. Bahasa baku bungalow. Bukan rumah banglo, bukan rumah semi-D, tapi maksud rumah yang lapang ni adalah kesabaran yang tinggi. Sabar dalam diri kita ni. Rumah ni bertapak dalam diri kita ni. Sabar. Pakaian yang cantik, akhlak yang baik, itulah pakaian kita. Dan yang keempat, pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Orang tak ada ilmu, kayu lurus kena lanyak aja. Buat macam mana? Ilmu tak ada. Saya dulu, saya paling tak sangka ada seorang belief lah. Staff saya belief dulu. Dia kena hantar notis. Macam-macam lah, notis cukai ke, notis tak bayar ni ke, apa semua kita hantar. Bila hantar notis, kena maki dengan orang ramai. Orang tu maki dia. Saya rasa pejabat daerah pun biasalah tu, staff-staff kena maki dekat public apa semua. Jadi saya cakap dengan bos saya, bos, kesian betul, budak kita kena maki. Tahu bos saya cakap, kalau tak nak kena maki, lain kali belajar je rajin. Belajar je rajin, belajar tinggi, pangkat tinggi sikit, kurang sikit kena maki, dia kata macam tu. Bos saya cakap macam tu. Bos saya masa tak iya pula kata. Kan? Tapi cara fikir tu memanglah bunyi dia kasar, tapi betul. Sebenarnya tuntut ilmu. Ilmu ni akan jaga kita. Kan? Orang yang maki tu pun sebenarnya belajar tak tinggi tu. Kalau belajar tinggi, tak akan jadi macam tu. Kan? Nah, sebab mungkin dia belajar tinggi, macam saya kata tadi, tapi adabnya semakin rendah. Macam mana? Nah, tu sebab sabarlah banyak-banyak. So dalam kita bekerja, apa yang kena ada? Dalam bekerja, nak merdeka jiwa minda ni, kita kena jujur. Merdekakan diri kita pada buat benda-benda yang menipu ni semua. Jujur, jangan tipu. Jangan tipu klaim. Menurut kajian, manusia yang paling jujur adalah lelaki. Saya dah tengok respon perempuan ni sebenarnya. Mulalah. Cuma kadang-kadang lelaki terpaksa tidak jujur lantaran soalan yang sukar ditanya oleh orang perempuan. Betul ke sedar gemuk? Macam mana kau nak jawab soalan tu? Kalau kau jawab jujur, parah kau nanti. Betul ke sedar gemuk? Alah, gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Kau tak boleh jawab macam tu. Bang, betul ke saya dah gemuk bang? Tak, ni bukan gemuk, tu namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Jadi paksa lah. Bang, betul ke saya dah gemuk? Mana ada? Orang buta je cakap kau gemuk. Ni kurus lah ni. Ya ke bang? Iyalah. Dalam hati Allah ajalah tahu. Dulu isteri betul tudung, suami sikat rambut boleh sebelah-sebelah tau. Sekarang suami cepatlah. Dah lah pakai tudung sama kacang dulu. Tak apa dah sangkut sini, bawa sini, bempak apa ni. Lu juntai sini. Heran betul aku lah. Azab betul ke tudung sekarang ni. Lagi satu lagi, dulu masuk bilik air boleh masuk serentak. Sekarang kok boleh masuk. Iya. Kan, jadi terpaksa. Tapi betul lah, sebenarnya tu nama dia bohong apa? Mana ada bohong sunat. Kau macam nak tuduh Nabi menipu pula. Tu
Bohong wajib. Untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, kena bohong. Contoh sebagai contoh. Ni contoh kita nampak jiran kita. Jiran kita dia bawa perempuan lain masuk dalam rumah. Kita tak siapa tu Kita sangka baik. Kali pertama sangka baik. Tapi tiba-tiba isteri dia datang. Kak, nak tanya, ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain balik ke rumah ni? Masa tu wajib kita tipu. Sebab apa? Sebab nak jaga rumah tangga orang tu. Tak perasan pula saya. Tak ada pula cakap macam tu. Tapi kena panggil husband ni. Bang, tadi isi abang tanya. Lepas ni saya tak nak tipu dah. Saya akan cakap tu terang. Abang jangan buat lagi. Sebab kita tadi sangka baik. Ini tak. Ada tak nampak suami saya bawa? Itulah tu. Saya ni bukan apa. Jangan. Tak, untuk kali pertama saja tau. Kali pertama saja. Tu kena faham tu. Sebab kita tak pasti. Dan kalau orang tanya, wih, ni kalau aku jawab parah ni Kang, kan? Tu kena faham lah. Jujur. Kedua, amanah. Amanah kena jaga. Bekerja sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Ingat tak lagu kita nyanyi tu? Bila pimpinan pagi, kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, kitalah benteng Malaysia. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijul. Aku ingat lagi lagu tu. Dia ajar kita tentang amanah, jujur. Mbak tak? Ada tak nyanyi lagu tu? Ada kan? Bila pimpinan pagi nyanyi lagu tu. Maknanya amanah. Kadang-kadang kan pergi ke pejabat. Pergi ke pejabat, nak bagi anak diam. Duduk dan diam. Jangan kacau mama. Mama saja nyampah tu. Tak ada mak bagi dia. Mama, mami. Kampung mana Kok Diang? Mama, mami. Tak ada, aku malam tadi camahkan Kok Diang. Tak kisahlah, mama, mami, tak kisahlah. Ni duduk dan diam, ambil kertas ni soal selai. Nah, conteng. Nah, ambil pen soal sebatang. Kertas tu pejabat punya. Pen tu tak halal, setiap titik dakwah tu guna untuk tujuan peribadi. Kena jaga amanah. Faham? Amanah tu kena jaga. Bukan senang. Ya. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Buka minda kita. Ni tak lama lagi musim dia nak sampai. Ya. Dah nak sampai dah ni. Dah dekat-dekat sangat dah ni. Tolonglah jaga hubungan satu dengan yang lain. Kau tak payah nak beria, nak tunjukkan kau sokong siapa. Dan diam je. Tak payah nak pasang-pasang bendera depan rumah kau lah. Tak payahlah. Macam kau seorang aja yang penyokong orang tu. Dia diam je apa salah. Diam-diam je. Kita dah lah kerja government. Diam je. Tak payah nak tunjukkan dekat dalam Facebook ke dekat dalam media sosial. Sudah masanya apa benda, tak payah. Lepas tu kau pergi pangkah. Pangkah dan diam. Kau marah dengan calon kau, pangkah muka dia. Undi rosak. Tak adalah kau dah pangkah, dah dan diam balik rumah. Menang kalah terima. Jangan kau sound lah, apa perasaan kau dah kalah ni. Jangan. Kau cari pasal nama je. Faham tak? Jangan. Tu saya pesan sangat ni. Kita dah elok kerja sesama dah. Jangan gaduh. Jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Pertama, buang perasaan tamak. Ingat, kongsi tak apa. Jangan tamak. Faham? Faham tak, Om Puan? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Nampak tu? Tu susah tu. Tadi kita ajar. Sangka baik. Contoh macam ni, dapat maklumat, dapat ilmu. Benda baik, share. Jangan tamak seorang ilmu ni. Faham? Kalau contoh ada makanan kat luar, mihun ke apa ke, jangan kita, kalau rasa tak habis, share. Itu benda baik. Tak membazir. Itu maksud saya. Kau orang jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya kongsi benda-benda baik. Heleh apa? Kau ngumpat aku dengar tahu. Tadi aku lalu tadi dengan Tuan Rosli lalu masuk dalam. Aku tak dengar aku cakap. Mengumpat aja. Tingginya.
Salah ke aku tinggi? Nah, tengok, betul kan? Betul. Mana dia dengar? Dia dengar. Tu belum cerita lagi tu. Dalam TV nampak tua, kau hajar betul. Tu saya maafkan dah, saya siap. Saya camah kat Sarawak hari tu, keluar pada restoran asal Sarawak tu ada yang tegur, yang free hair, non muslim. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Bukan, kau salah orang ni, saya kata. Macam mana? Saya tak tahu. Lepas tu kebetulan pula orang ingat saya buat cerita tahu benda ni. Bukan. Wallahi betul, itulah disebut. Dan saya masa tu kebetulan makan dekat saya camah dekat Kuantan, saya singgah makan ikan patin kat Jaman Tori. Makan dekat sana, tak sangka lah Adi Putra pun makan kat situ. Saya tak nampak dia. Dia nampak saya dulu, dia tegur saya dulu. Ustaz, tak tahulah saya macam ustaz ke ustaz macam saya. Saya tak adalah tak bawa sangat. Tapi bila masuk dalam bilik air tu, tang mana yang sama tu puas aku mikir kan. Tak ada. Tak adalah. Tu je kata tadi kan. Saya kata kita ni sangka baik. Dan hidup kita sangka baik je. Ini kan bila bekerja jabatan kerajaan, aku rasa bos memang tak suka dengan kau. Iya, kau tak salah. Selagi mana Tuan Rosli tu ada kat situ, kau takkan merasa naik pangkat weh. Itulah masalah kau. Ngomong dengan apa? Rumah besar. Dulu rumah besar kat Penang. Rumah dia paling besar. Aku ingat aku ada duit saya dah buat rumah macam dia. Hari ni tak peduli dah rumah tu. Berlambak rumah yang lagi besar, lagi lawa lagi. Kereta baru. Berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah boring dah. Betul tak? Nak belagak dengan apa? Oh, dia nombor satu. Dekat pejabat dia nombor satu. Tiba-tiba dekat ujung tiang masjid ni nak. Pencet. Nak cakap apa? Sampai masa. Nampak tak? Jangan sombong. Penyanyi tu. Dulu penyanyi punya tasyat tarik sampai ke langit. Sampai sudahnya masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi. Masa berlalu. Kau tidak tak ada job. Kena juga kan sampai masa. Yang penyanyi tadi terpaksa adjust note lagu dia. Kalau dia paksa juga naik tarik sampai ke langit tu, dengan dia ke langit. Ni nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Bini aku lawa kan. Berapa lama lawa? Lama lawa. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Maya Karin, Luna Maya. Tak apa. Tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Sama yang gelap weh. Kau tengok orang duduk. Saya tanya, siapa yang daripada Felda? Mana Felda? Siapa daripada Felda? Felda ya? Adik-beradik berapa mak? 4 tak ramai pula. Biasanya. Tapi mak adik-beradik ramai tak? Oh 4-5 juga. 4 ke 5? 4-5 jugalah. Dia tu macam mana? Tak kebanyakan. Tapi rumah kat Felda ni adik-beradik 7-8 paling kurang. 4 tu rare lah. 4 tu kan kebanyakan 8, 9, 10, 11 pun ada. Ini orang dulu. Orang dulu TV tak ada, apa tak ada. Pukul 7 dah gelap. Kalau yang rajin pam lampu minyak tanah tu, dia pam lah. Kalau tak, memang pukul 8 dah gelap. Raba-raba terasa dah. Selesai. Yang faham, tak faham sudah. Tak, tapi yang bagusnya anak-anak ramai ni rezeki Tuhan bagi apa? Bila dah besar. Masa kecil rasa azab dah besar adik-beradik ni. Tapi bila dah besar, ya Allah Akbar. Meriah bila balik raya. Mak hujung bulan hantar mesej ni dalam grup. Sekarang telah pun masuk 30 bulan. Masih ada lagi anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ni sekiranya bayaran telah dibuat. Bayangkan kalau seorang anak bagi 500 atau 10 anak, tak 5,000. Maaf mak lewat thread, denda, tambah musim. Tu saya kata tadi, kena jaga uhwah, jangan sombong. Dan kemudian yang ketiga, jangan apa? Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dah dengar bos kita dapat pergi haji tahun ni. Nampak?
Macam mana respon kita? Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Kena buang, bebaskan diri kita perasaan ni. Dengan Tuan Rosli dapat pergi haji tu ni, yelah, ramai kan, bukan dia seorang kan, dia tak rasa apa. Gila betul. Dengar-dengar dia naik pangkat, yang dengar kawan kita yang seorang tu dapat naik pangkat, baguslah, ramai kan, bukan dia seorang kan. Dengar-dengar dia beli kereta baru, yelah, sekarang buat loan senang ya. Dengar-dengar anak dia dapat semua A dalam peksa baru ni, yelah, bukan anak dia seorang kan, ramai kan. Dia tak rasa apa, makna dengki dah mula ada. Dia patutnya apa? Dia rasa happy. Kalau tak pun, kalau dia cakap macam ni, dengar-dengar Tuan Rosli dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, dia tak apa dia jilatnya bos tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Ada je dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua pesa, macam anak dia seorang pandai. Ramai lagi budak pandai kot. Tu confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni je ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku. Mudah-mudahan aku pun dapat pergi sekali. Bos, nanti bos kalau pergi haji doakan saya tau, saya nak sekali. Belum, macam mana? Kau nak pergi tapi belum daftar. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang, dia boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup tak boleh kan? Belum mati minyak buat tidur. Happy kan? Dia dengar anak dia lepas buat peksa, alhamdulillah. Tak sangka ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Tak sangka lah, alhamdulillah. Ini cepat aja mulut. Kau tahu tak, si abang haji tu lah, abang haji yang umur 85 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau ni pun. Biarlah dia kahwin, kan dalam hidup seorang kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? Dia 85, bini 25. Apa salahnya? Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey? Ini cepat je mulut tu. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Kau tak puas hati, kau tanya tak perempuan tu. Dia nak tanya sikit, apa dia pandai gurau. Kita orang kan makan bersuap, walaupun kadang-kadang ada masalah. Masalah apa? Makan bersuap, masalah apa? Abang, itu telinga. Dia tak perasan, dia dah tak perasan dah, telinga dengan mulut dia tak perasan dah. Abang sinilah. Dia tak perasan, kadang-kadang setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah ada pakak, tak terangkan nak balas apa. Kita doakan kebahagiaan, apa salah? Doakan kebahagiaan aja. Kan? Nah, sabar kak. Sabar. Menurut pengamatan saya Tuan Rosli, staf-staf kat dalam dewan ni memang stres kerja. Kalau dia gelak macam ni, makna stres dia tinggi. Saya dah habis ni, saya dah senyap. Tengok dia tak habis. Betul, dia kalau nak gelak aja. Sebab tu adalah terapi untuk stres. Terapi dia. Kalau kita patut benda tu kita gelak, kita tahan, dia akan vibrate dalam perut tu. Brrr. Tu yang sakit tu. Ada seorang tu saya ceramah dekat Ilim Bangi, berlari akak tu, mana kak nak kencing. Banyak betul punya teruk kencing. Dia punya gelak pun nak terkencing. Tapi ni okey lah, dia terkawal lagi kan. Hati-hati hati-hati. Tu jangan dengki. Seterusnya apa? Seterusnya percaya pada hikmah. Kita bekerja ni nak merdekakan minda kita, percaya pada hikmah. Aku kerja teruk-teruk ni, aku tak dapat apa-apa, salah tu. Aku kerja rajin-rajin, insya-Allah adalah Tuhan balas kat aku. Tuhan bagi anak yang cerdik, Tuhan bagi anak yang baik. Anak yang balik, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak yang kecil tu boleh tegur mak dia macam tu. Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Terasa sejuk apa? Hati. Orang perempuan tu dah sejuk perut. Kau tahu tak, sejuk perut ni kombong ke tu? Kau fikir kau yang ada perut tu.
Kan kau cakap Allah anak mama kan macam tu. Mana ada anak mama mana? Jangan bohong akulah. Kan? Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang. Abang balik ni. Sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka si abang satu hari. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak cakap? Apa kau cakap? Apa kau cakap? Kalau tiba-tiba hari ni suami balik macam tu cakap apa? Tengok. Buang tebiat. Tengok, bertebiat. Ada lah tu. Nak mati sangat orang tua ni. Itu sebab dia bukan buang tabiat, dia nak buang tabiat lama, nak ganti dengan tabiat yang baru. Jangan sampai ayat manisnya itu dihargai oleh orang ketiga. You ni mesti wife you happy kan hari-hari you macam ni. Itu you yang cakap. Langsung dia jadi Jaludin Hasan. Dan iya. Ataupun Tuhan bagi apa tau? Murah rezeki. Ada rezeki lain, anak peksa bagus dan sebagainya. Itu sebabnya tu percaya pada hikmah. Jadi kita tak kisah pun tak dapat anugerah-anugerah tertentu kan. Contoh tak dapat APC. APC apa benda pun APC? Relax lah, tak ada benda pun. Dia dapat, ambillah, dia dapat. Anugerah Himat Cemerlang. Pertama dapat apa? Tengok. Kau nampak sangat kau nak duit. Cerita sijil dulu. Sijil tu dulu yang mustahak, yang kekal lama. Duit tu iringan aja kau tahu. Duit. Sijil. Mana bagian syiar? Siapa yang jaga bagian syiar? Katakan. Bagian syiar tak dibenarkan datang ke apa cakap? Siapa bagian human resource mana? Pengurusan sumber manusia tak ada. Ada seorang je. Satu, dua lagi. Mana? Tahu tak, dia orang ni, bagian sumber manusia ni biasanya dia akan jumpa dulu senarai nama penerima Nur Rahmat Cemerlang. Dekat atas kepala surat tu sulit dan rahsia. Dia tengok senarai nama tu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Kenapa tak faham lah? Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Mananya kau? Senarai nama kau kat tangan aku. Ya ke weh? Ya, tapi kau jangan cerita dengan orang tau. Sebab ni sulit dan rahsia. Akhirnya semua orang tahu tak? Tahu. Tu sebab muka boleh naik atas pentas, dapat sijil muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Semua orang minta belanja kan. Itu dia. Itu sebab saya cadangkan pada agensi-agensi ni dia tambahkan anugerah supaya tak adalah staf terasa sangat. Kadang bukan sebab duit tu, bagi anugerah-anugerah lain. Contoh, markah SKT 90% ke atas pun dapat sijil. Kan buat aku bagi cadangan. Tak ada lah tu. Tak kena bagi. Jadi barulah, "Oi, Mama dapat 93. Mama A, markah Mama A." Memang itu sikit tu, normally 95 and above. Mama nampak tak? Tak pernah MC tahun dinilai. Bayangkan, tak pernah MC. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah lah ni. Nanti tak dapat sijil. Satu lagi apa? Tak pernah punch card. Pergi sijil. Anak pun tanya, Bah, tak pernah punch card merah. Saya tak tahu, tu tanya dia. Kamu ni kenapa? Tak, saya diarahkan letak atas meja dia. Saya tak tahu, yang arahkan saya tu. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak panggil kenapa? Puan Rosli. Kena rasa bangga tau. Dia orang hafal lagi lagu tu. Beria dia menjawabnya. Siap berkerut muka lepasnya apa. Tak, sebenarnya menyesal aku jawab, dia kata. Tak,
Sebenarnya lagu tu mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Walaupun benda tu tak logik, kau ulang balik jawapan tu kan. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil? Semalam berapa ekor kata semalam yang hujan lebat semalam. Tak, tapi akhirnya makanan aku. Memang makanan aku, memang makanan aku. Dan audio hujung itu dah dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah bila kau mengaku. Boleh tanya? Kan, bila tanya, kenapa tak siapkan kerja ni? Minta maaf tuan, saya sepatutnya siapkan semalam ni. Saya memang terlupa. Tak apa tuan. Okey, sekarang tuan nak saya buat apa? Settle. Itu je. Kena marah. Asyik salah kita. Kena terima lah. Tanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Nampak dekat notis mulai berapa hari bulan semua staf pejabat daerah ini, pejabat ni tidak dibenarkan ini, tidak benar ni, klaim hendaklah macam ni, tidak dibenarkan ini, tak boleh makan kat sini. Waktu makan adalah begini. Siap ada paturan. Mulalah yang marah kat itu. Tak benda lah, tak faham kita ni, tak apa benda menyampah aku. Alah, menyusahkan orang lah. Sedangkan benda tu dah dibincangkan pihak pengurusan. Cuba positif. Oh, kita kena buat ni dah lepas ni weh. Kita apalah, ikut je lah. Adalah kebaikan dia. Tentu. Yang seorang tu lagi best. Kau yang muda ni buat lah. Akak dah nak penjen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca. Kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Dia notis tu untuk semua. Dan begitu juga kita kena ikhlas. Ikhlas ni apa? Tidak mengharapkan ganjaran manusia. Tapi sebenarnya kita mengharapkan ganjaran daripada Tuhan. So kita akan terima apa juga Tuhan bagi, maka jiwa kita akan merdeka. Tak adalah tersekat. Ini ni kita mula dengking orang. Kenapa dia dapat? Macam mana aku tak dapat? Tak, relax. Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan kadang-kadang bagi kita kahwin cepat. Jambatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh, tapi yang terbaik. Ada orang Tuhan tak bagi jambatan pun sebab Tuhan bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke sudah. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Tu pun rezeki. Kan? Mana dia kahwin banyak kali? Rezeki. Maknanya kita kena bersyukur apa juga yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Tuhan bagi kita ni kan, kadang-kadang Tuhan bagi anak tak ramai. 2 orang je ada. Tapi anak-anak sehat, baik, ceria. Nampak tak? Ada orang tu anak ramai. Tuhan bagi peluang untuk berbakti pada mak ayah dia balik. Seronok dia. Jadi makna kata semuanya ada sebab. Jadi jangan bertikad, aku kerja sini memang rezeki aku tak ada kat sini. Jangan cakap macam tu. Kerja tu pun rezeki. Kita duduk dalam ni maknanya kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang tengah bawa file folder, kulu kilik tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Contohlah jawatan grade N19 pengkeranian dan operasi. Menurut takbir minimum SPM je. Cuba buka jawatan tu, tengok berapa ramai yang minta. Yang ada master degree pun minta. Tu sebab di Seremban, masa saya kerja di Seremban dan dinilai dulu, saya bincang dengan bos, sebab terlampau ramai yang layak, kita buat apa tuan? Kita buat apa? Kita suruh dia lari kat Stadium Paroi 2 round. Sebab semua layak. Bila kita tak bagi, kita pilih betul-betul terbaik dari segi result. Yang tak dapat ni tohmah kita. Dia kata apa? Dia dah ada orang dalam tu semua. Kita ni tak ada kabel macam ni lah, memang takkan dapat kerja punya. Oh, kita geram lah. Lagi satu, kenapa kita suruh lari? Kenapa kita suruh lari kat stadium tu? Sebab apa? Kebanyakan, tanya pegawai human resource, tanya, kebanyakan staff yang berumur 20-an hingga 30-an, MC paling banyak sekali berbanding golongan 40 tahun ke atas. Baru-baru kerja MC ada masalah, muntah darah, buah pinggang beralih, jantung berlubang sini sana, tak sempat tampal, macam-macam. Betul tak? Saya tak maksud saya tunjuk kerja je MC, kerja je MC. Wah, kata tu sihat. Kita terpaksa buat macam tu. Betul. Lari kat Stadium Paroi 2 orang, siap ada ambulans dah siap buka pintu dah. Ada orang tu lari orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulans. Tahan. Betul. Baru cerita tadi tengah makan tadi, Dr. Nusharida tadi dia beritahu pasal kontrol makan ni, fiber lah apa, saya dengar dia cakap tadi. Betul. Saya ni kena kontrol. Kalau tidak, hari tu masa bulan puasa perut macam temikai ni, belaga ni. Betul. Oi, saya kontrol. Nasi, gula, susu, tepung saya stop. Nasi, gula, susu, tepung. Berhenti terus. Ni je. Paling susah nasi. Paling susah nasi. Tapi 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita rasa okey. Iya. Saya last makan nasi malam tadi. Malam tadi. Mana saya belum start lagi lah ni. Belum.
Tapi masa saya dengan TV Hijrah, masa awal-awal dengan TV Hijrah tu, dia siap hantar saya pergi gym tau. Dia bayar 12 sesi. Memang kontrol masa tu. Kalau siapa yang nak kurus tu betul-betul buat yang apa saya cakap ni. Mula salad dengan apple hijau tu kita racik-racik. Salad dengan apple hijau kita gaulkan, letak dalam packing tu, masuk dalam peti ais. Pagi-pagi ambil tu yang satu pack. Makan. Kenapa campur dengan apple hijau? Supaya dia masam-masam sikit. So salad dengan apple hijau. Lepas tu pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tau, bukan 2 tandan, 2 biji. 2 tandan tu dah kanan borok dah tu. 2 biji je makan. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Pukul 12 masuk gym. Oi, masa tu bukannya buat benda berat yang boleh lari apa sangat tau. Baru angkat barang sikit macam ni. Okey tu. Nak terkeluar balik tau. Benda tu sebabnya kalau siapa pergi gym kau tahu, keluar macam pantang bersalin. Betul. Betul. Dia semua ni rasa macam ya Allah, sakit satu badan hari pertama. Nak kan kita kat gym kan, kita masuk bilik air kan, ya Allah kenapalah hidup aku jadi macam ni. Betul. 12 sampai pukul 2 jam je masuk gym. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 5, kalau lapar lagi makan buah yang dapat lepas ceramah. Tak ada buah. Memang tak ada buah lah. Tak ada. Tu aku tahu dah, memang dapat buah punya kan. Tapi betul, makan buah aja. Kalau lepas jadi pukul 2 sampai pukul 5 kita makan. Kalau pukul 2 sampai pukul 5, kalau kita nak makan ayam atau ikan yang dibakar saja. Dan bakar dengan olive oil, minyak zaitun. Mahal. Pakai ikan salmon bakar, makan. Memang rasa macam tak ada apa lah. Tapi memang cepat. 2 minggu kita dah boleh pakai. Baju suar lama dah boleh pakai. 2 minggu. Disiplin kan. Itu saya kata bukan senang, tapi boleh buat. Saya cerita dengan mak saya. Mak pagi makan ni, tengah hari makan ni, apa masuk gym, lepas tu petang makan ni, mak dia. Mak saya cakap apa? Kau berhentilah jadi orang. Payah sangat, dia kata kan. Macam tu. Tapi itulah contoh lah kan? Itu saya kata tadi, kita percaya pada hikmah kita bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Seterusnya, apa yang kena ada seterusnya adalah kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Zaman ni, ingat tak dulu siapa yang boleh membaca dulu budak umur 4 tahun kalau boleh baca keluar surat khabar ke depan. Tapi hari ni orang dah tak heran lah, budak umur 2 tahun dah tahu password mak dia. Dia ambil handphone ni itu, dia boleh buka. Dia boleh tahu dah. Anak kita sekarang canggih. Anak-anak kita boleh tahu. Itu sebab kata belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Hari ni zaman sekarang. Itu saya kata kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Kita kata kita merdeka, tapi apa pun tak tahu. Kena merdeka mesti dengan ilmu. Kena ada pengetahuan. Tiba-tiba itu PKP. Semua orang kena mesyuarat. Google Meet. Tiba-tiba semua Webex meeting. Tiba-tiba kena ada StreamYard, buat forum secara maya. Saya masa tu orang tanya, Ustaz boleh buat ceramah online tak? Kalau saya kata minta maaf lah, saya ceramah fizikal je, saya online saya tak buat. Maknanya 2 tahun sampai sudah buat jadi tak relevan. Betul tak? Saya terpaksa terima. Masa tu dah tak pandai. Itulah kamera live, itulah nak call orang, itulah satu phone. Saya pun try, saya tekan, saya pun berlari belah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayangan. Lepas tu PA telefon pula. Dah tak apa, tak start lagi. Dia orang telefon, miss call kat situ. Skrin hadap sana, kita tak nampak. 33 miss call. Orang Putrajaya tak start lagi ni weh. Akhirnya petang tu ulang balik tajuk ceramah yang sama dalam suasana yang berbeza. Macam suasana nak mengumumkan puasa tu. Ya Allah, masa tu. Tu belum cerita lagi. Masa tu semua orang berebut-rebut nak online. Itu yang lain jadi. Maka keras. Apa sah keras tu? Tu belum cerita ya. Iya, cabaran dia dulu kan. Itu yang saya tu terpaksa cari line yang clear betul. Keluar, naik motor, nampak polis, saya buat live kat depan tu tuan. Yelah. Okey. Buat dekat surau, depan surau. Bukan dalam surau, depan surau tu ada parking lot. Kat parking surau kampung mak saya. Masih dekat ke? Dengan mak saya kan. Jadi dekat parking lot tu,
Jadi sebab kuliah subuh, jadi menjelang terang kan, orang nampak cantik. Masalah pula, orang kampung lalu tak ada yang tak hon. Tidin. Dekat mana saya berhenti tidin? Itulah cabaran macam-macam. Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Betul tak? Kita kena cepat ke proses. Kan dulu mana ada one stop center, sekarang ada one stop center. Projek pembangunan pun tak ada lambat-lambat lah, semua cepat lah. Kan? Ingat tak zaman mendiang Datuk Seri S. Samivelu dulu kan? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, macam mana nak buat weh? Gila betul. Hari ni pos semalam sampai dah. Aku dah post tadi, tahu dah sampai dah semalam. Dia macam tu lah. Rupanya maksud dia, hari ini post, satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu ya, tapi kalau betul tu memang cepat betul lah. Nampak tak? Kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Anak-anak kita, dia menguasai teknologi, kita tak kuasai, kita akan ketinggalan. Tak payahlah mak tahu. Saya tengok anak-anak saya dengan sepupu-sepupu dia main game. Lepas tu dia nampak dia game bola, nampak dia lepas gol tu kan, dia lari, orang tu berlari kan. Yang nenek ni tegur, apa pelik sangat muka orang tu? Apa cucu ni kau? Nenek diamlah, nenek tak faham. Nenek tak faham, nenek tengok je lah. Nampak tak? Macam tu lah jadi kat kita, bila kita tak kuasai teknologi. Kita tak faham apa bendanya tu. Dulu kan, telefon macam mana? Macam mana? Cari huruf dekat mana? Nak type mesej bukan senang. A, B, C, kena pilih nak A ke nak B nak C. A tu nak besar ke cip, macam mana? Kalau B nak besar macam mana? Lepas tu mesej tak boleh lebih daripada beberapa perkataan, nanti tambah lagi 5 sen. Kan? Dulu telefon tu, saya tak nak sebut aja nama dia sebab dia tak taja camah kita hari ni kan. Dulu bateri tahan. Dulu mana ada power bank? Bateri tahan. Seminggu tahan. Yang tak campur orang 2 minggu tahan. Dia tak call orang, orang tak call dia 2 minggu tahan. Yang cepat habis bateri ni yang main snake. Bodoh lah ni, bodoh kata marah. Kan siapa sangka sekarang telefon power bank macam peluru lah. Gerap lalu. Betul sekarang. Zaman dah berubah. Boleh buat video call lah apa semua. Boleh 4 orang boleh video call serentak. Ya Allah, sekarang zaman dah berubah. Tu sebab kita kena cepat. Kedua, hadir pada pulang-pulang yang baik. Jangan lagi tak nak lah, esok lah, nantilah. Tu kita. Jangan pilih penceramah dalam sebenarnya, datang. Lagi satu lagi, kita gemar mempertikaikan kat bahagian human resource. Kita pertikaikan. Kau tengoklah, kalau kursus kat Genting, hantar dia. Kursus Sabah Sarawak, hantar dia. Kursus kat balik pulau, hantar aku. Nampak? Gelak tu betul tu tuan. Mempertikai aja. Eloklah kursus tak jauh, boleh balik rumah. Saya ni berdoa lagi, biarlah camah dekat dengan rumah. Tak ada. Dah berapa hari tak balik rumah. Bayangkan daripada Langat, Ulu Langat hari tu pergi camah, pergi pula ke mana? Pergi ke pergi kat Lostar. Camah dekat Sembawang 4 Pulau Pinang. Lepas tu dekat Lostar, lepas tu dekat ni patutnya beli pulau, lepas tu Komtar pula hari ni. Lepas Komtar kan pergi Ipoh, lepas tu Cemor, lepas tu besok ada lagi dekat Teluk Intan. Ya, hari-hari tau. Oh, buat macam mana kan? Saya pun tak tahu bayar berapa pun saya tak tahu. Saya tak pernah ambil tahu. Saya tak kisah pun, saya senang, tak kisah. Kalau nak bayar, bayar. Tak nak bayar, itulah sekali datang. Tak adalah, gurau je lah. Ya, hidup kita macam tu je. Hadir pada peluang yang baik. Saya suka datang sebab saya dah lama tak datang. Dewan ni lah dulu Syamsul Debat, bernama Syamsul Amri Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia. Sinilah. Sinilah saya ceramah. Kenapa nama saya Syamsul Debat? Ada yang tanya. Tak habis-habis.
Itu saya nak kena explain. Dulu saya ceramah, nama tu saya pakai. Dekat sini pun, dekat SUK Penang selalu jemput saya kat sini. Itulah tajuk dia. Saudara Syamsul Amir Haji Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia. Saya tak sebut saya jawatan saya pengarah undang-undang sebab saya tak nak orang call pejabat, urusan rasmi kerajaan nak panggil ceramah. Saya tak nak. Benda tu akan ada konflik. PA yang jaga jadual saya dekat luar, bukan kat pejabat. Macam tu. Tu yang saya buat. Jadi lepas tu bila saya berceramah dekat luar, ada satu surau tu dia dah terlupa nama saya, Surau Puncak Setiawangsa KL. Dia dah terlupa Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Langsung dia tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Sebab dia terlupa. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai ke hari ni. Itulah penjelasan dia. Itu penjelasan dia. Melekat terus Syamsul Debat sampai hari ni. Kok saya tak lupa. Bayangkan anak saya masuk asrama pun. Masuk asrama. Orang panggil nama dia. Nama dia Zakuan, orang panggil dia apa? Bat, ayah kau datang. Bat dia panggil anak aku. Tentang bapak dia Syamsul Debat, dapat anak kat aku. Aduh, macam tu lah. Jadi apa pun, hadir pada peluang-peluang yang baik. Yang ketiga, apply. Tak ada gunanya jiwa yang mereka kalau kita tak amalkan benda-benda yang baik. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Benda baik amalkan. Kan? Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Dia kata, kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Sun Tzu juga cakap, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Itu dia memang dia cakap. Jom kita kena amal. Benda-benda baik kena amal. Kita dengar, oh rasuah macam ni, oh macam ni. Tapi kita tak buat. Kena buat lah. Lepas tu nampak pembekal-pembekal berbangsa Cina datang ke pejabat, contohnya. Kita pula tanya, masa tu dekat negara Cina, kita pula tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Sebab kita nak minta limau kat dia. Dia takkan bagi kita, melainkan dia ada kepentingan. Kena ingat tu. Jangan minta. Sedangkan dekat tepi jalan tu melambak harga RM5-6 kau boleh beli satu kotak. Kenapa kita nak jatuhkan maruah kita? Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Ingat tu. Jaga maruah kita. Yalah. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam ni dia mati kena baham harimau. Besar ke harimau tu? Besar juga. Steady cerita tu. Ni kena gigit anjing, melupur-melupur langsung mati pun benda. Jaga maruah kita. Ingat tu. Seterusnya apa yang kita kena ada, yang perlu ada pada diri kita adalah mantapkan pengetahuan kita, sentiasa improve. Sekarang ni alhamdulillah sedang beramai penyawat awam dia sambung belajar, buat online 7 minggu, buat assignment, buat je, sambung. Kita akan nampak dunia ni besar betul, luas betul dunia ni bila kita belajar. Jangan risaulah hujung-hujung minggu sekejap itu kita 5 tahun bila habis ni, tak, sekejap je belajarlah. Saya pun macam tak percaya je umur saya ni dah berapa dah. Ya Allah. Kan? Tadi kan dia sebut tadi juga tadi. Bila dilahirkan pada tahun dirahsiakan tu tersalah aku ambil, tapi 3 Ogos. Saja. Betul, tapi sebenarnya tanyalah apa, makin kita berusia sebenarnya makin kurang selera nak sambut birthday. Betul. Saya kalau ikut umur arwah abah saya meninggal dunia tiba-tiba umur 50 tahun. 50 tahun ayah saya meninggal dunia. Tak ada sakit, tak ada apa. Malam tu demam, besok masuk hospital pukul 10 tu meninggal. Dah lah ayah saya manusia paling kelakar sekali dalam dunia ni. Macam mana aku nak move on? Tu fikir. Nasib baik saya tak macam dia. Bapak saya paling kelakar sekali tau. Mak saya kata, bang, abang jangan makan ni kacang panjang ni, abang kan gaut. Kacang panjang ni tak boleh makan ni bang, kacang-kacang tak boleh makan. Kau tengok kacang panjang ni, sebelum masak panjang, dah masak pendek, dia kata. Itu arwah abah saya tu. Saya telefon, bah, duit dah kering lah bah, habis duit basah macam mana lah, dia kata, la ilah. Bayangkan tu, tak ke hangin dia kan. Abah saya memang kuat gurau. Macam tu lah. Maknanya saya kira, kalau lah umur saya macam abah saya, mana saya tak sampai 10 tahun lagi nak hidup. Betul, saya fikir macam tu je. Betul. Arwah abah saya meninggal 50 tahun. Bayangkan umur saya 40-an ni, katalah macam umur abah saya tak sampai 10 tahun pun. Cuba kita fikir macam tu. Macam ni kan.
Gelak. Tiba-tiba seorang meninggal. Contoh. Mulalah kau teori tu. Aku dah cakap jangan duduk belakang. Mula dia kata, tak, contoh bang, yang beralih ni contoh je. Kan? Betul. Tak apa. Kisah salam. Okey. Saya ni pencamah alam sekitar macam mana? Oh, betul. Tak apa. Okey. Tak, nak beritahu budi bahasa ni kat Pulau Pinang ni dapat tu. Kat tempat lain tak dapat. Berdebar berlaku. Hari tu ada seorang, saya camah dekat Kunak, dekat Sabah. Bukan dekat Kunak, dekat Tawau. Tengah-tengah ceramah ni ada seorang datang. Dia pergi ke sebelah saya. Aku tengah ceramah ni. Bayang ke tu? Macam-macam orang ni kan. Tapi tu saya okey lah. Sebab bergambar dengan saya ingat ada seorang lelaki tu. Ya Allah Akbar. Pakcik ni dekat Mersing. Ustaz, saya surfing Ustaz boleh? Boleh, tak besar. Dia tarik saya. Dia buka tangannya. Ustaz pandang Ustaz? Siapa pandang lah? Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Betul, wallahi. Dekat Mersing. Dia kata apa tau? Ustaz, simpan gambar dalam phone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati. Ingat sampai mati Ustaz. Falsafah. Bergambar dengan orang perempuan. Saya pengalaman dengan orang perempuan. Ya Allah Akbar. Saya camah kat Kelantan. Ada satu masjid tu. Makcik tu daripada dalam telkung tu. Saya macam ni lah. Dia boleh macam ni lah. Terkejut aku tu. Makcik ni pun pandai mini love tu. Dekat Rompen, Pahang. Masa tu program My House, repair rumah orang susah kan, TV Hijrah kan. Tengah-tengah bergambar ni duduk saya dengan ketua kampung ada lelaki, lepas tu perempuan kat belakang, makcik-makcik tu kat belakang. Seorang makcik ni boleh bersuara, untuk kan diam ni ambil gambar ni. Bersuara ni, free size. Aku memandanglah dia. Apa pula free size lah makcik? Alah yang macam ni itulah. Itu freestyle. Free size. Yang depan yang macam ni yang tu terasa tu. Mahal lah. Ada. Macam mana kawan tu nak free size? Tu macam-macam lah. Aduh, itulah dia. Tak apa, tolak tepi tu, cerita lain. Jadi pamantakkan pengetahuan kita apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja, please. Datang kerja-kerja betul-betul, baru berkat rezeki kita. Itu soalan yang pernah ditanya oleh imam besar Masjid Besi Putrajaya. Dia kata apa? Soalan nak kita tanya, Ustaz Haji Nur Zamir, dia kata apa? Soalan yang kita nak tanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita transfer setiap bulan ni. Yang kita cocok setiap bulan duit tu. Macam mana nak menghalalkan dia? Kerja kita. Kita kerja main-main. Orang tu kerja betul-betul, tapi gaji kita dengan dia sama. Tu masalah dia. So kena hati-hati. Kerja betul-betul. Ini kita buat benda lain yang tak sepatutnya kita buat pada waktu kerja. Guna mesin photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Kan? Kita gunakan untuk photostat IC dengan surat beranak anak kita untuk tujuan sekolah. Sedangkan benda tu peribadi, dekat luar boleh baru berapa sen je. Kan? Lainlah kalau memang ada perkhidmatan untuk urusan-urusan umum dekat pejabat ada buat satu center tu untuk apa? Lainlah. Kena jaga benda tu. Profesional. Masuk profesional tu strategi untuk siapkan kerja. Dan terakhir sekali, perbetulkan niat kita. Macam saya sebut di awal tadi. Niat bekerja kerana Allah. Kadang lupa dia niat kerana Allah. Contoh katalah saya, Tuan Rosli dengan Tuan siapa tu sebelah tu? Lupa tadi. Tuan Alias, Tuan Rosli dengan saya. Kami bertiga bertekad nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Pulau Pinang. Dan kami fokus, anak yatim pun tak tolong. Memang ibu tunggal je. Dan kami namakan persatuan kami ini Persatuan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Tuan Rosli sebagai penaung, saya presiden, alias sebagai sebagai bendahari yang melaksanakan program bantuan ni. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah dapat pahala ibadah. Benda baik, tolong ibu tunggal. Nampak tak? Kemudian diizinkan oleh Allah, cara dia pergi hantar, ramai-ramai pergi hantar bantuan. Dan last sekali, niatkan Allah. Tapi kalau tu niat, aku dapat selfie jadilah. Mungkin dapat pahala kebaikan, tapi tak dapat pahala ibadah. Ataupun tengah bagi bantuan tu, Cik Alias kata, Tuan Rosli, Samsul Debat, untuk rumah yang last ni, you all tak payah pergi. Tak apa, saya cover. Wah, apa hal? Dia nak pergi seorang-seorang. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Ni contoh lah, Cik Alias tak macam tu, ni contoh aja.
kan, rupanya. Jadi benda tu maksud saya. Tu sebabnya kita jangan lupa. Kan, kita niat kita kena perbetulkan. Kadang kahwin, kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Memang itulah kerja mak bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Nampak tu? Bila kau nak beranak? Dah beranak, laki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang tu, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur dah berapa dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu, kenapa nak kahwin? Geram tu budak perempuan tu. Lagi tu susah nak jumpa orang. Kenapa kau nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab dia dah tak ada jawapan lain dah. Sampai hati abang buat saja. Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Lepas tak lepas belum tahu lagi tahu. Tu contoh aja. Itulah saya kata, penting niat. Perbetulkan niat. Akhirnya kita bekerja macam saya kata tadi kan. Kita bukan nak kerja kaya. Percayalah, kerja dekat sini takkan kaya. Kerja dalam satu kerajaan takkan kaya. Saya dah tengok respon tu. Tahu tak cakap? Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Katalah Tuan Alias ini dia pergi ke depan. Okay, saya mewakili pihak Tuan Rusli. Saya nak maklumkan beliau happy sangat Samsul Bak hadir hari ini. Dengan ini saya umumkan semua yang hadir pada hari ini, kita umumkan insentif kewangan. Contoh tau, contoh insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang, yang mana kita akan sapah contoh. Kau jangan excited boleh tak? Dan yang mana kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing selewat-lewatnya sebelum jam 5 petang ini. Saya nak tanya, Puan, tu yang kecil tu, Puan dah kahwin belum? Dah. 300,000 tu kaya belum? Belum. Saya nak tanya dengan dia tuan yang pakai kopiah hitam tu, yang macam ni. Okey tuan, rasa dah kaya belum 300,000? Belum, nampak? Pakai kopiah tu. Belum. Tak contoh. Sama lah dengan aku kan. MC kita, rasa dah kaya belum 300,000? Takkan tak tu nak kata. Macam mana, rasa dah kaya belum? Belum lagi kot. Yang sebelah, Puan, dah rasa kaya belum? Belum, tengok. Belum kaya lagi 300,000. Tapi kalau tiba-tiba dapat 300,000, saya ingat ramai yang jumpa. Bos, saya nak bersara. Cukuplah saya kerja kat sini. Saya ingat saya nak kejar cita-cita saya. Sebab ada sangat paduk. Banyak dengan kaya ada beza. Cukup dengan kaya ada beza. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapar dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan. Bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan cukup tu sebab ada orang kaya tapi tak pernah cukup. Saya pergi kat rumah satu datuk tu. Agaknya mahal rumah Datuk Seri, besar betul. Agaknya mahal Datuk Seri. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Kau bayangkan, dia aku salah tanya ke dia salah jawab tu juga. Cuba kalau kau tengok sekali signboard dekat Penang ni. Hanya 1.3 juta. Rumah hanya. Pun jodoh bilangan pun tak kena ke tu. Cuba kalau kau beli rumah harga 1.3 juta, tolak gaji tinggal berapa? Tinggal berapa katnya gaji? Tak ada apa dah. Tarik loan 50 tahun. Rumah tu memang kau aircon tak pasang, terkeluar je wayar tu. Memang kan hook kipas tu tergantung ke tak sangkut apa dah. Sangkut tudung je bagi kering. Dalam rumah tu tak ada apa. Kosong. Abang, bergema rumah tu. Makan bang. Apa. Makan. Kata dia pergi kat dinding tu jilat. Tak boleh makan apa dah. Surat saya kata. Ada satu rumah Datuk Seri tu. Saya ceramah kat rumah dia. Lepas ceramah dia bagi saya makan ada satu kopok tu. Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang dia tu. Pelak kau beli kilang dia. Dah sedap kau beli banyak bagi semua orang rasa sudahlah. Dia beli kilang tu. Kau pernah tak makan kat kedai tom yum tu? Bang, jom kita beli kedai ni nak? Tak ada. Tak, itulah dialog orang kaya. Dia bukan sombong, tapi itu dialog yang biasa pada dia. Itu sebab kita jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Pangkat tinggi, gaji banyak, tapi hidup sendirian. Ada orang macam tu. Ada. Itu sebabnya kita kena, akhirnya kita bukan nak kejar kaya,
bekerja ni nak merdekakan jiwa kita ni, kita kejar sampai kesudah aku tak dapat jawapan dengan dia sekali. Apa hal? Kita kejar apa? Kejar apa? Apa dia? Kita tak kejar kaya tapi kita kejar, yelah, bukannya kita kejar ni, kita kejar nak dapat bahagia ni, kita kena ada apa dalam kerja kita ni? Kena ada apa? Berkat. Berkat. Apa tanda-tanda rezeki kita diberkati? Ada 7 tanda rezeki diberkati. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah. Ada orang tu sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaga tak pernah hilang. Itu sebab orang tu dah kaya-kaya, bekerja teruk lagi tu, lancung sampai luar negara ni, buat usaha sambung perjanjian, tak tahu nak buat apa duit banyak. Nampak tak? Itu sebabnya, nampak tak? Tapi sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri tengah basuh pinggan, sayang, dia pegang tangan isteri, dah pergi masuk dalam, biar abang sambung. Suami sambung ni dengan pakai kot, name tag Rosli, tak buka lagi. Ya Allahu Akbar. Susah nak jumpa orang macam tu. Iya. Saya macam tu, betul tak puan? Dia macam tu tak kat rumah? Betul. Saya tahulah, saya tengok tangan dia pun saya tahu. Iya, saya pun macam tu. Saya tak boleh tengok isteri saya basuh pinggan, saya tak boleh. Saya tak boleh tengok pinggan kotor, tak boleh. Memang saya jenis macam tu. Dah dibiasakan. Arwah abah tu memang marah betul kalau kita makan, kita tak basuh pinggan tu. Dah malam basuh sekali apa yang ada kat situ. Iya. Kan, rumah tangga bahagia. Suami balik tu menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna. Anak, ulala. Happy we. Betul. Jangan pakai postman. Ataupun suami balik, sayang, nak ambil ni voucher spa muslimah ni, ambil. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga. Nanti pergi massage, pedicure, manicure semua. Cuci rambut apa semua pergi buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Abang ajar macam jantan. Tak adalah abang dah bayar dah. Abang ni gurau je. Itu saya kata jangan pakai postman. Kadang cakap nak pergi cakap dengan ayah kau, nasi goreng dah siap. Ayah tengah masuk motor. Ya, boleh. Mak cakap nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Pening budak tu masuk dalam. Mak ni ayah cakap tau kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Ayah, ni mak cakap tau. Dia kata sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Allah, macam mana nak sampai ni? Mak, ni ayah cakap tau, bukan Alung cakap. Ayah cakap tak apa bahasa ke apa. Kau cakap dengan ayah kau, jangan kau hajar, boleh tak? Cuba kalau suami tengah basuh motor, isteri datang gosok lengan ni, bang, iya. Bila air tu terpercik dekat isteri, keluar video klip Hindi ke tu. Langsung suami dia, koi laki hai, jabo hasti hai. Bini dia nyaut, baris hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran ke kanan tu, cak dum dum cak dum dum cak. Jadi weh. Tak. Aku tengok video klip Hindustan semua macam tu, tiba jiran terbabit semua. Kau tak buat mana kau tahu? Ataupun suami balik, sayang bancuh air, kita minum sama, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni biar betul. Kuih apa abang bawa balik tu? Kuih couple. Mana tu kuih couple? Kita tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple kan? Couple kan? Kau baru tahu kan? Kau pun baru tahu. Bersilang makan. Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, tanda berkat rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak dapat nombor 1 dalam kelas, kita happy. Anak dapat nombor 1 dalam subjek, kita happy. Anak dapat anugerah sahsiah terbaik pun kita happy. Nampak tak? Kadang-kadang seorang ibu dia tak tahan tengok anak dia konvo kan. Tengok nak, bang, anak kita dah konvo dah, bang. Suami bercakap, kau bawa bertenang, jangan malukan aku. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo kolej pun. Kau beria sangat pahal. Iyalah, comel nampakkan pakai robe tadika tu.
Saya tengok ramai mak-mak muda lagi belum masuk kolej lagi. Tadika dah kombo anak kita, bang. Happy. Yang keempat, suasana berkat rezeki. Suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah sebagainya. Itu juga tanda rezeki berkat. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang rumah kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat lagi bang. Tak, itu bukan. Itu kau yang order. Kejap-kejap barang sampai. Kau jangan kira yang tu. Dan yang terakhir sekali, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya faham, renungan tu saya faham, cara pandang tu, tengok jam, saya faham. Yang risau, apa pun, merdekakan jiwa dan minda kita dengan pemikiran yang tidak baik. Bekerja ni ikhlaskan diri, syukur, sabar, percaya pada hikmah, redha, ikhlas. InsyaAllah kita akan berjaya. Ada lima-lima ni, saya ulang balik: sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Itu je. Saya nak tutup dengan beberapa hadis Nabi. Nabi sebut apa pertama? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, saya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab saya kata jangan letakkan duit sebagai perkiraan dia. Takkan cukup. 2 lembah, bukan 2 guni. Nabi kata 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kedua, Nabi juga sebut cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi dah sebut. Yang ketiga, Nabi juga sebut manusia yang paling kaya. Boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi belajarlah untuk merasa cukup. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang paling kaya. Mak kita dulu susah hidup, tapi dia rasa cukup. Itu yang paling mustahak. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan lupa, satu perkara lagi saya nak pesan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Kan? Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kita satu organisasi, jalan sesama. Jangan jalan laju, jalan seorang-seorang. Balik dengan pegang tangan husband buat macam tu. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Iya. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepada-pada tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib.